Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, macam mana semua? Sihat? Okey, cikgu harapkan kamu semua sihatlah di rumah masing-masing. Okey, jadi pada hari ini, hari Isnin, 1 hari bulan 2, kita akan teruskan kelas kita lagi, kelas Bahasa Melayu untuk tahun 5. Jadi sebelum kita mulakan kelas kita, jadi marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey, jadi hari ini kita akan sambung lagi tema kita yang minggu lepas, iaitu tema pertama, kemasyarakatan. Cuma untuk tema hari ini, kita akan buka dua tajuk. Tajuk projek alam hijau dengan susah senang kita bersama. Kita akan selesaikan 2 muka surat untuk hari ini sahaja. Boleh? Jadi sebelum kita teruskan, cikgu minta kamu buat keluar dululah buku teks masing-masing. Okey, sediakan buku teks kamu dengan buku penulisan kamu. Okey, dah buka buku teks kamu? Buku teks kamu kita buka muka surat 4. Boleh nak? Okey, buka buku teks kamu muka surat 4. Tajuk dia Projek Alam Hijau. Okey, kita akan baca sama-sama. Cikgu akan baca petikan tu sama-sama dengan kamu. Boleh kita ikut sama-sama ya baca? Okey, untuk muka surat 4 ni, tajuk Projek Alam Hijau, cikgu akan bimbing kamu menulis ayat. Menulis semula ayat dalam perenggan menggunakan tulisan berangkai. Okey, ni contoh tulisan berangkai yang perenggan 1 ni. Okey, jadi sebelum kita menulis, jom kita membaca dulu sama-sama. Boleh? Okey, Projek Alam Hijau. Afifi dan ayahnya sedang berjoging di taman. Mereka mendapati banyak pokok yang telah kering dan mati di situ. Encik Nazri mengambil foto pokok-pokok tersebut lalu memuat naiknya dalam aplikasi WhatsApp Rakan Taman Seri Damai. Penduduk terus memberikan respon terhadap hantaran itu. Setelah berbincang, penduduk Taman Seri Damai bersepakat untuk mengadakan projek alam hijau. Projek alam hijau ialah aktiviti tanaman semula pokok bagi menggantikan pokok yang telah mati. Setiap ahli komuniti membawa anak pokok dan baja. Mereka juga mendapat kerjasama daripada Majlis Perbandaran dari segi sumbangan peralatan tanaman. Aktiviti penanaman semula pokok telah selesai dengan sempurnanya. Pokok-pokok di taman kembali menghijau. Suasana di Taman Seri Damai semakin ceria. Semua penduduk bangga atas kejayaan usaha mereka berganding bahu dalam projek alam hijau. Jadi pelajar, kita dah baca kan? Kita dah baca dah perenggan tajuk projek alam hijau, macam mana penduduk Seri Damai, Taman Seri Damai telah berganding bahu bersama-sama untuk menjayakan projek alam hijau itu. Okey, jadi apa tugasan kamu sekarang? Cikgu minta setiap pelajar buka buku penulisan kamu. Okey, kamu diminta tulis semula ketiga-tiga perenggan tersebut. Tulis semula ketiga-tiga perenggan tersebut dalam bentuk tulisan berangkai. Okey, tulis dalam buku penulisan kamu dan tolong tulis dengan kemas dan teratur. Boleh? Kalau kamu tak tahu tulis tulisan berangkai, tak apa, cikgu tak kisah. Cuba bagi nampak tulisan tu macam bersambung. Boleh nak? Asalkan kamu cuba. Kalau boleh janganlah hantar kat cikgu tulisan seketul-seketul, sebiji-sebiji tu balik. Cuba bagi dia nampak berangkai dia. Contoh jangan risau. Ada dah kat atas. Perenggan pertama dah ada contoh dia. Jadi kamu cuma tulis semula di perenggan kedua dan ketiga. Boleh ya? Okey anak-anak, kalau tadi projek alam hijau kita di buku teks muka surat 4 dah selesai. Kita tengok pula sekarang buku teks kita muka surat 5. Okey, buka muka surat 5 kamu yang tajuk dia Susah Senang Kita Bersama. Okey, dah buka dah buku teks muka surat 5. Okey, yang Mbak Salin tadi tunggu set dulu. Pegang dulu biar duduk kat tepi. Tengok pula buku teks muka surat 5. Yang ini kita akan belajar beberapa peribahasa. Cikgu akan terang kat kamu maksud-maksud peribahasa ni. Boleh nak? Cikgu akan terang dan cikgu minta kamu dengar dan faham apa maksud peribahasa tu dan kat mana, bila, macam mana kita nak gunakan peribahasa-peribahasa itu. Boleh? Okey, jom kita tengok.
Okey, untuk muka surat 5 ni, kita tengok ada dialog kat sini antara Afifi dengan ayahnya. Okey, jadi yang tajuk dia adalah susah senang kita bersama. Ada beberapa peribahasa dalam buku ni, dalam muka surat ni. Kamu tengok yang perkataan huruf biru. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hampir 9. Okay, lebih kurang 9 peribahasa yang kita akan belajar pada hari ini. Boleh? Okey, jom kita baca sama-sama dulu ya petikan dia. Pada suatu hari, Afifi ditegur oleh ayahnya kerana kelihatan gelisah. Afifi memohon maaf. Afifi menjelaskan bahawa dia bersimpati dengan rakannya Danish. Ayah saya mengalami keretakan tulang di bahagian pinggang akibat kemalangan. Beliau memerlukan katil yang bersesuaian di rumah. Encik Nazri mendekati Afifi. Kamu usah susah hati. Rakan Taman Seri Damai telah bulat kata untuk membelikan Encik Azmi sebuah katil khas. Kita juga akan membiayai sebahagian kos rawatan beliau. Segala kebajikan keluarga Encik Azmi yang bagai layang-layang terputus talinya akan disempurnakan oleh komuniti taman ini. Jelas Encik Nazri. Terima kasih ayah. Barulah lapang dada saya apabila mendengar kata-kata ayah. Saya dan kawan-kawan juga akan memberikan sokongan moral kepada Danish, kata Afifi. 2 minggu kemudian, Encik Azmi. Terima kasih semua. Penduduk Taman Seri Damai mempunyai hati emas. Bantuan yang saya terima ini pantas macam kilat. Encik Tiong, sama-sama. Kita hidup bermasyarakat. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Rezeki yang kita ada, kita sumbangkan sedikit untuk golongan yang memerlukan. Hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah. Encik Ravin pula, betul sungguh kita mempunyai pengerusi taman seperti Encik Nazri. Beliau seorang yang cepat kaki, ringan tangan. Okey, selesai kita punya bacaan petik. Okey, jadi jom tengok apa maksud peribahasa di atas. Ada 9 peribahasa tu kan? Jadi jom kita tengok satu-satu apa maksud dia ya. Okey, maksud peribahasa yang pertama, susah hati. Apa itu susah hati? Bermaksud duka cita, berasa bimbang, gelisah. Okey, jadi contoh ayat kat sini. Encik Malik berasa susah hati ketika menunggu keputusan kesihatan anaknya. Okey, dia nak cakap kat sini, Encik Malik lah ni, Encik Malik dia berasa bimbang, dia berasa berdebar-debar, dia berasa gelisah waktu nak menunggu keputusan kesihatan anaknya. Jadi kita guna peribahasa susah hati di situ. Seterusnya, bulat kata. Okey, apa maksud bulat kata? Bulat kata membawa maksud kata sepakat. Okey, contoh ayat dia. Keluarga Encik Firdaus dan Puan Maimun telah sebulat kata untuk beraya di Bandaraya Kuala Lumpur. Okey, nampak? Kat sini dia guna perkataan bulat kata. Peribahasa bulat kata maknanya Encik Firdaus dengan Puan Maimun dua-dua dah sepakat untuk beraya di Kuala Lumpur je. Dua-dua takkan balik kampung. Jadi itu maknanya bulat kata. Kata sepakat. Okey, seterusnya. Bagai layang-layang terputus talinya. Apa maksud layang-layang terputus tali tu? Okey, maksudnya adalah putus harapan untuk meneruskan hidup. Kita ibaratkan tak ada motivasi untuk meneruskan hidup. Okey, jadi contoh ayat dia. Kehidupan Siti bagai layang-layang terputus talinya apabila kematian kedua-dua ibu bapanya. Okey, bila kedua-dua mak ayah dia dah meninggal, Siti ni ibarat terumah ambing. Dia tak ada tujuan untuk hidup. Dia macam putus harapan untuk meneruskan kehidupan dia. Okey, peribahasa yang seterusnya adalah lapang dada. Okey, apa maksud lapang dada? Lapang dada bermaksud perasaan lega. Dia berasa lega. Puan Aisyah berasa lapang dada setelah selesai menguruskan urusan kemasukan anaknya ke universiti. Okey, jadi Puan Aisyah lah ni dia dah berasa lega. Dia dah berasa seronok, dah berasa satu perasaan lega bila urusan anak dia nak masuk universiti telah selesai. Seterusnya, kita tengok hati emas. Apa maksud hati emas? Hati emas membawa maksud orang yang sangat baik hati. Okey, contoh ayat kat sini. Datuk Salim seorang yang berhati emas dengan masyarakat sekelilingnya. Okey, jadi dia orang yang sangat baik hati dengan masyarakat sekitar dia. Jadi Datuk Salim ni suka membantu orang, suka memberi bantuan.
Dia tak kedekut. Orang yang sangat baik hati. Okey, peribahasa yang seterusnya lagi. Cikgu tak ingat dah peribahasa yang keberapa ni. Pantas macam kilat. Yang membawa maksud sangat cepat. Okey, contoh ayat kat sini. Kejadian yang berlaku itu pantas macam kilat sehingga menyebabkan saya tidak mampu untuk bertindak. Okey, maksud dia apa? Pantas macam kilat ni berlaku sesuatu tu cepat sangat dan dia tak mampu nak bertindak apa-apa. Dia mampu tengok je kejadian tu berlaku depan mata dia. Okey, kita tengok peribahasa seterusnya. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Maksud dia bekerjasama dalam melakukan sesuatu perkara. Okey, contoh ayat dia. Pelajar tahun 5 Al-Farabi sentiasa mengamalkan sikap berat sama dipikul, ringan sama dijinjing di sekolah mereka. Okey, jadi maknanya pelajar-pelajar 5 Al-Farabi, pelajar-pelajar tahun 5 Ibn Sina, pelajar-pelajar tahun lain jugalah. Mereka sentiasa mengamalkan sikap apa? Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing ni, iaitu bekerjasama dalam melakukan sesuatu perkara. Okey, peribahasa seterusnya. Hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah. Bermaksud pengagihan secara adil atau sama banyak. Maknanya kalau kita ada satu benda tu, kita agihkan dia. Kita agih dia sama banyak dan sama adil. Okey, contoh ayatnya. Sebagai rakyat negara Malaysia, kita mestilah mengamalkan prinsip hidup hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah untuk kehidupan yang harmoni. Okey, cikgu rasa ini yang terakhir untuk peribahasa cepat kaki, ringan tangan yang membawa maksud sangat cekap dan suka menolong. Dia ni seorang manusia yang sangat cekap dan suka menolong dalam sesuatu perkara. Okey, contoh ayat dia. Puan Zainab disukai ramai kerana beliau merupakan seorang yang cepat kaki, ringan tangan. Okey, jadi bila kamu suka tolong orang, bila kamu boleh buat satu kerja dengan cepat, cekap, kamu mesti akan disukai ramai orang. Okey? Okey, jadi tamat dah pembelajaran kita pada hari ini. Okey, anak-anak, kita ada 2 buku surat yang kita buat hari ini, muka surat 4 dan muka surat 5. Okey, tugasan kamu hanya di muka surat 4 sahaja. Muka surat 4 tu, kamu salin semula perenggan dalam bentuk tulisan berangkai di buku penulisan. Okey, itu je kerja sekolah kamu untuk bahasa Melayu. Untuk muka surat 5, cikgu tak bagi tugasan, cikgu cuma bagi penerangan. Apa maksud peribahasa yang ada dalam petikan itu. Okey, jadi sebarang persoalan, sebarang masalah boleh terus hubungi Cikgu Bahasa Melayu kamu. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.